Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, untuk hari ini kita masuk bab 3, reka bentuk dalam perniagaan. Bab 3.1, reka bentuk sebagai instrumen pemasaran. 3.1.1, menyatakan maksud pemasaran. Okey, baik. Kita lihat menyatakan maksud pemasaran. Okey. Okey, maksud pemasaran iaitu aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Okey, pemasaran ialah suatu proses sosial dan pengurusan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna menerusi proses pertukaran produk dan nilai antara satu sama lain. Okey, itu kata Philip Kotler. Okey, di sini jelas. Yang pertama adalah aktiviti perniagaan menyalurkan barang dan perkhidmatan. Ada dua, barang ataupun perkhidmatan. Okey, servis. Perkhidmatan tu servis. Okey, contohnya gunting rambut, okey, menyanyi, mengajar. Okey tak? Maksudnya tanpa barang, servis. Okey, itu juga dikira sebagai perniagaan. Okey, daripada pengeluar kepada pengguna. Okey, maksudnya daripada awal sampailah kepada pengguna akhir. Okey, menurut Philip Kotler, okey, dia fokus kepada memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Yang ni kita dah belajar dah sebelum ni. Okey, dalam kehidupan kita, okey, manusia dia ada dua, iaitu kehendak dan juga keperluan. Jadi tujuan pemasaran ni adalah untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, tengok pula peta alih dalam bidang pemasaran. Keperluan dan kehendak pengguna, maka ada permintaan. Contoh kita ambil kat sini kereta. Okey, kereta ada masa dia jadi keperluan, ada masa dia jadi kehendak. Contoh kereta Myvi. Mungkin kita dengan kereta Myvi kita dah boleh pergi kerja hari-hari. Tapi kehendak kita mungkin Ferrari, Lamborghini. Itu beza antara keperluan dan kehendak. Okey, tetap boleh sampai di destinasi yang sama tapi harga yang berbeza. Okey, bergantung kepada permintaan, sebab tu masih lagi dijual. Kalau kita kata Ferrari ni mahal kan, tak mampu milik. Kita yang tak mampu milik, orang lain mampu. Jadi masih ada, selagi ada permintaan maka selagi itulah ada produk. Okey, kemudian orang akan nilai. Ada nilai. Kemudian pertukaran. Kemudian urus niaga, iaitu jual beli dan juga pasaran. Okey. Ini peta alih dalam bidang pemasaran. Okey, aktiviti pemasaran daripada pengeluar kepada pengguna. Iaitu bermula daripada pengeluar kepada pergudangan, kemudian pengangkutan, kepada promosi, kemudian perniagaan dan kepada pengguna organisasi dan juga atau terus kepada pengguna akhir. Okey, daripada perniagaan boleh terus kepada pengguna akhir atau kepada pengguna organisasi baru kepada pengguna akhir. Okey, jom kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama, pengeluaran, menentukan produk yang hendak dikeluarkan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, contoh yang diberi sini adalah kereta. Okey, iaitu di kilang lah. Di kilang pembuatan. Okey, pergudangan, kegiatan menyimpan produk di dalam gudang. Di sini juga aktiviti akhir seperti melabel dan membungkus dilakukan. Okey, gudang ni tempat simpan barang lah. Kita faham gudang, tempat simpan barang. Dan juga kita buat labeling dan juga bungkusan untuk benda-benda yang boleh dibungkus lah. Macam kereta tak ada lah, kita buat. Okey, pengangkutan, aktiviti mengagihkan produk dari satu tempat
ke tempat yang memerlukan. Kalau contoh di sini kereta, okey, kita hantar kepada mana? Ke tempat ke showroom. Okey, kita hantar ke showroom. Jadi tengok pada produk kita. Okey. Yang keempat, promosi. Okey, iaitu aktiviti pengiklanan, promosi jualan, jualan langsung dan publicity yang bertujuan untuk memperkenalkan produk. Okey. Yang ni kalau di peringkat yang lebih tinggi, kita belajar benda promosi ni sahaja, okey, ambil masa yang lama. Promosi ni sebenarnya sangat penting. Okey, dia melibatkan 4 aktiviti iaitu pengiklanan, promosi jualan, jualan langsung dan juga publicity. Okey, yang ni saya tak terangkan secara detail, cukup kita tahu itu sahaja. Tujuan dia untuk memperkenalkan produk. Tak kenal maka tak cinta. Okey, pentingnya promosi. Lepas promosi, perniagaan, aktiviti jual beli produk dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Okey, mendapatkan keuntungan. Itu tujuan orang berniaga. Okey. Jadi kalau macam kereta dihantar ke showroom. Jadi orang yang nak membeli akan pergi ke showroom kereta. Okey. Tempat perniagaan. Okey, yang keenam, pengguna organisasi. Selain daripada pengguna akhir, perniagaan boleh juga melalui pengguna organisasi. Contoh di sini taksi, ataupun sekarang ni kita ada e-hailing, Grab, okey, MyCar dan lain-lain. Jadi yang tu untuk kereta. Kalau untuk contohnya produk kita mesin basuh. Kalau dulu mesin basuh terus kepada pengguna akhir, sekarang mesin basuh kebanyakan orang guna untuk buat dobi. Jadi itu juga dikira sebagai pengguna organisasi. Selain daripada terus kepada pengguna akhir. Okey, dan yang pengguna akhir. Okey, pengguna akhir iaitu pengguna yang membeli produk bagi kegunaan peribadi, keluarga atau isi rumah. Okey, itu saja untuk bab 3.1.1 menyatakan maksud pemasaran. Okey, pastikan terus subscribe dan tekan butang loceng untuk pastikan tidak ketinggalan untuk 3.1.2 selepas ini. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum.